Meli Majid. Nombor matriks 08 DKM23 F1185 dari Kejuruteraan Mekanikal kelas DKM 1C. Hai. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Aiman Naim. Nombor matrik saya adalah 08 DKM 23F 1263. Saya dari Jabatan Kejuruteraan Mekanikal dari kelas DKM 1C. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Zahyusnisa binti Razali. Nombor matrik 08 DKM 23 F1008. Saya dari Jabatan Kejuruteraan Mekanikal. Saya dari kelas DKM 1C. Assalamualaikum dan hai, nama saya Rajuna Arina binti Raja Azlizam alias Raja Azrizal. Nombor matrik saya ialah 08 DKM 23 F1039. Saya dari Jabatan Kejuruteraan Mekanikal kelas DKM 1C. Baiklah, saya akan menerangkan formula pertama dalam topik ini, iaitu So, Cha, To, Wa. Cara-cara untuk mengingati formula ini adalah sangat mudah, iaitu kebiasaannya dalam segitiga, garis yang terpanjang merupakan hipotenus dan sudut yang terletak dalam segitiga merupakan sudut bertentangan, which is opposite. Dan sudut bertentangan bersebelahannya adalah semestinya sudut bersebelahan, iaitu sudut adjacent. Okey, sekarang ini kita akan melihat cara-cara untuk mengingati formula ini, iaitu ada So, iaitu sin theta, dan Cha, iaitu cos theta, Toa, dan merupakan tan theta. Okey, saya akan menerangkan satu-satu, iaitu So adalah bersamaan dengan OH, iaitu opposite bahagi hypotenuse. Yang kedua merupakan Cha, iaitu AH, bersamaan dengan adjacent bahagi hypotenuse. Yang paling terakhir merupakan Toa, iaitu OA, bersamaan dengan opposite bahagi adjacent. Sekarang saya akan terangkan subtopik trigonometri iaitu sine rule. Formula bagi sine rule ialah A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Kita akan gunakan sine rule ini untuk cari panjang sisi yang hilang dan sudut segitiga bersudut tegak. Sine rule akan membantu kita untuk cari panjang sisi dan sudut untuk mana-mana segitiga. Hai, formula cosine rule ada dua, iaitu cari panjang dan cari sudut. Okay, first cari panjang ada tiga, untuk cari A, B dan C. First untuk cari A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2 tolak 2B C cos A. Untuk cari B kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah C kuasa 2 tolak 2A cos B. Dan untuk cari C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2 tolak 2AB cos C. Okey, yang kedua cari sudut. Cari sudut sama juga, ada 3, A, B dan C. Cos A sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2 tolak A kuasa 2 per 2BC. Untuk cos B sama dengan A kuasa 2 tambah C kuasa 2 tolak B kuasa 2 per 2AC. Dan untuk cos C sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2 tolak C kuasa 2 per 2AB. Baiklah, seterusnya kita akan belajar tentang 4 quadrant. 4 quadrant iaitu kuadran yang pertama all are positive, maksudnya sin, cos dan tangent positif. Untuk kuadran yang kedua hanya sin saja yang positif, tangent dan cos negatif. Kuadran yang ketiga tangent saja positif, cos dan sin negatif. Untuk kuadran yang keempat cosine saja positif, sin dan tangent negatif. Okey, kita akan cari angle. Untuk kuadran yang pertama, angle sama dengan theta. Untuk kuadran yang kedua 180 tolak theta, dan untuk kuadran yang ketiga 180 tambah theta. Untuk kuadran yang keempat 360 tolak theta. Baiklah, sekarang ni beralih kepada soalan. Soalan ini meminta untuk mencari panjang bayi rumah itu. Okey, dalam segitiga kita dapat tengok yang H adalah 40 dan sudut bagi segitiga ini adalah 22. Jadi kita gunakan je formula sin theta bersamaan dengan O bahagi
H. So, sin 22 bersamaan dengan T bahagi 40. 40 dipindahkan ke tepi dan menjadi darab, iaitu sin 22 darab 40 bersamaan dengan T. Kemudian T akan menjadi elon dan jawapan akhirnya adalah 14.98 meter. Baiklah, contoh kedua pula. Kita cuba baca dan fahami soalan dulu. Okey, seperti apa yang kita nampak, segitiga sekarang ni kita ada hypotenuse which is 30 dan adjacent adalah 15. So kita akan menggunakan kaedah teorem Pythagoras untuk mencari panjang untuk opposite. So untuk masalah ni kita akan menggunakan 30 kuasa 2 tolak 15 kuasa 2, kemudian kita akan puncakan, dan apabila kita selesaikan semua, jawapan yang terakhir kita akan dapat 25.98. Sekarang ni kita akan beralih kepada sin X, iaitu sin X sama dengan opposite bahagi hypotenuse. So opposite kita dah tahu dah jawapan dia, which is 25.98 bahagi dengan hypotenuse iaitu 15. Kita akan dapat jawapan 0.866. Okey, untuk soalan yang pertama, gunakan sign rule untuk cari panjang sisi yang ditanda X. So pertama sekali kita akan labelkan X kita sebagai A, 21 darjah sebagai A besar, 23 B kecil dan 35 darjah sebagai B besar. Selepas itu kita akan masukkan kita punya panjang sisi dan sudut ke dalam formula sign rule. So dia akan jadi X per sin 21 darjah sama dengan 23 per sin 35 darjah. Okey. Lepas tu kita akan asingkan X daripada kiraan sebab kita nak cari panjang sisi iaitu X. So kita akan buat X sama dengan 23 per sin 35 darjah didarabkan dengan sin 21. So last kali jawapan kita akan dapat 14.37. So soalan yang seterusnya, gunakan sign rule untuk cari sudut cakar yang ditanda X. So, macam biasa kita akan labelkan dulu A dan B untuk kita punya panjang sisi dan juga sudut. Okay, selepas itu kita akan subkan kita punya panjang sisi dan juga sudut-sudut kita ke dalam formula. So dia akan jadi sin X per 43 sama dengan sin 33 darjah per 25. So soalan meminta kita untuk mencari X, iaitu sudut bagi segitiga tersebut. So kita akan asingkan X saja. So dia akan jadi X sama dengan sin negatif 1 dalam kurungan sin 33 darjah per 25 tutup kurungan 43. So jawapan akhir kita akan dapat 69.52. Ikut je formula saya telah bagi. Masukkan nombor-nombor yang nombor rajah dah berikan. So salin balik B tu Q ya. Q sama dengan punca kuasa A 10 kuasa 2 tambah C 6 kuasa 2 tolak 2 10 kurungan 6 kurungan cos 65 darjah. Okey. So kita selesaikan dia satu-satu selesaikan. Sama dengan punca kuasa 100 tambah 36 tolak 120 cos 65 sama dengan punca kuasa 136 tolak 120 cos 65
So kita selesaikan one by one, satu demi satu. Jadi sama dengan punca kuasa 136 tolak 50.71 dan I sekali sama dengan punca kuasa 805.29. Habiskan dia. Tak jawapan ni pun boleh, tapi jawapan sebenar dia Q sama dengan 9.24 cm. Okey. Soalan nombor 2. Kita ikut cari sudut. So, salin balik formula. Cos R sama dengan 6 cos 2 kurungan tambah 9.24 kurungan cos 2 tolak 10 cos 2 kurungan per 2 6 kurungan 9.24 kurungan. So kita selesaikan satu-satu. Sama dengan 336 tambah 85.38 tolak 100 per 110.88 sama dengan, jangan lupa letak cos R ya. So cos R sama dengan 21.38 per 110.88. So kita cos R tu kita bagi dia ke sana, cos tu kita bagi dia ke kanan, jadilah cos punca kuasa negatif 1 21.38 per 110.88. So R sama dengan 78.88. Dah siap. Sekarang kita akan belajar tentang 4 quadrant. Soalan pertama, sin 1/2 theta sama dengan 0.5870. Sin theta sama dengan 0.5870. Sin kita bawa ke kanan, kita akan dapat sin punca kuasa negatif 1 0.5870. Kita tekan kalkulator, kita akan dapat jawapan 35.94 degree. Okey, kita tandakan pada kuadran yang pertama. Okey, kita tengok soalan. Soalan ni berkait dengan sin. Sin positif pada kuadran yang kedua. Jadi kita cari formula angle tadi. 180 tolak theta sama dengan 180 tolak 35.94. Kita akan dapat 144.06. Okey, kita dapat jawapan untuk 1/2 theta, iaitu 1/2 theta sama dengan 35.94 degree dan 144.06 degree. Untuk kita cari theta sahaja, okey, kita akan dapat 71.88 dan 288.12 degree. Okey, jom kita buat soalan yang kedua. Soalan yang kedua ialah tan theta sama dengan negatif 0.5744. Okey, tan tu kita bawa ke kanan, kita akan dapat tan punca kuasa negatif 1 negatif 0.5744. Okey, tekan kalkulator, kita akan dapat 29.87 degree. Macam biasa, kita plotkan pada kuadran yang pertama. Okey, soalan ni tan. Jadi tan positif di kuadran yang ketiga. Okey, kita nak cari dengan menggunakan angle di kuadran yang ketiga, iaitu 180 tambah theta sama dengan 180 tambah 29.87. Okey, kita akan dapat 209.87 degree. The final answer will be theta sama dengan 29.87 dan 209.87. Senang kan for quadrant?